مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا قرابتنا أجمعين، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ أحمد أنصار وآل سلسلة ووصله وفروعه وريان تيسير، خصوصا إلى سيدنا وصولهم وفروعهم وريان تيسير. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 65. Lain-lain i'tiqad yang salah. I'tiqad yang salah ni banyak. Nabi kata umatku akan berpecah kepada 73 kaum. Satu saja yang masuk syurga, yang lain semua masuk neraka. Baik, apa yang salah? Syiah Wahabi, itu dua yang terbesar di akhir zaman. Wahabi kita dah cerita dah dulu, diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syiah yang asalnya dianjurkan oleh Abdullah bin Sabah. Asalnya pendeta Yahudi dari Yaman, memeluk Islam lalu berhijrah ke Madinah di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sekitar tahun 30 Hijrah,
Itu tengok dia eja zaman tu salah. Eja zaman Zai Mim Alif Nun, bukan Zai Alif Mim Nun. Betul sikit. Zai Mim Alif Nun, zaman. Matlamatnya untuk mendapat sanjungan daripada Sayyidina Uthman. Oleh kerana tidak tercapai hajat, diburuk-burukkan Sayyidina Uthman untuk menaikkan Sayyidina Ali menjadi khalifah. Sehingga berlakulah pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman, hasil dari pemberontakan yang dianjurkan oleh Abdullah bin Sabah. Ni jahat buat ni. Pembunuhan ini berlaku pada tahun 35 Hijrah. Sayyidina Ali menggantikannya setelah 10 tahun Sayyidina Uthman menjadi khalifah. Semasa pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu an, berlaku dua peperangan. Yang pertama, Sayyidina Ali dengan Sadatina Aisyah yang dinamakan peperangan Jamal, iaitu peperangan unta. Yang kedua, peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Muawiyah tu eja dia mim ain alif, waw ya ta marbutah. Muawiyah dia tak betul. Yang dinamakan peperangan Siffin. Peperangan Siffin tu dengan sod fa ya nun, bukan sin. Peperangan Siffin, peperangan pedang. Sayyidina Ali akhirnya dibunuh oleh Khawarij, iaitu Abdul Rahman bin Maljam, pada subuh 17 Ramadan tahun 40 Hijrah, dalam perjalanannya ke masjid. Dalam masa pemerintahan Sayyidina Ali itu juga, Abdullah bin Sabah dihalau oleh Sayyidina Ali kerana mengajar ajaran yang salah, ajaran alif jim ra alif nun. Sebenarnya ajaran yang mengagungkan Sayyidina Ali itu adalah tipu helahnya untuk mendapat kuasa. Syiah pada mulanya adalah soal politik, akhirnya menjadi soal akidah yang salah. Baik, kita ni ringkas sangat ni. Saya rasa ada yang jatuh. Kita ada buat kitab Rumi? Tak buat. Saya rasa ada jatuh. Ringkas sangat. Saya tak buat kitab Rumi. Saya rasa jatuh banyak. Tak jadi banyak jatuh. Baik, kita cerita sikit tentang Syiah ni. Baik, Syiah ni dia bermula pada era pemerintahan Sayyidina Ali. Siapa kata Syiah tu salah, cuba dengar cerita ni molek-molek. Jangan cepat menghukum kata Syiah mesti salah. Macam baru ni ada orang kata Abu Ishaq ni, Imam Abu Ishaq adalah Syiah. Kalau Syiah sekalipun, kenapa salah tu? Baik, kita dengar molek. Apa dia Syiah ni sebenarnya?
dengar molek, jangan tak molek. Baik, semasa Abdullah bin Sabah dia hijrah ke Madinah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia mengampu-ngampu Sayyidina Uthman untuk mendapat jawatan yang besar di dalam kepimpinan negara. Tapi Sayyidina Uthman ni nampak Abdullah bin Sabah ni muka tak boleh percaya. Nama Abdullah, tapi Abdul Syaitan sebenarnya. Jadi Sayyidina Uthman mengenepikan dia. Bila Sayyidina Uthman mengenepikan Abdullah bin Sabah bernam ni, maka dia buat satu komplot untuk menjatuhkan Sayyidina Uthman dari tahta Amirul Mukminin. Dan rancangannya tu berjaya. Rancangannya berjaya sehingga Sayyidina Uthman dibunuh. Maka yang merancang membunuh Sayyidina Uthman ni ialah Abdullah bin Sabah ini. Tu saya kata tadi, dia bukan Abdullah tapi Abdul Syaitan, hamba syaitan. Jadi setelah itu, setelah wafatnya, syahidnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, maka Sayyidina Ali mengambil alih pemerintahan Islam seluruh dunia pada masa itu. Di mana apabila Sayyidina Ali menjadi khalifah, ibu tirinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitulah isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah tersalah faham dalam silaturahim mereka mengenai ijtihad. Bukan salah pada syarak, salah faham. Faham elok-elok Salah faham dalam berijtihad. Ijtihad Sayyidina Ali tidak sama dengan ijtihad Sayyidatina Aisyah. Akhirnya jadilah peperangan. Kita haram berkata mana yang betul, mana yang salah. Dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, tak boleh kita kata mana yang betul, mana yang salah. Wajib kita berkata bersalah-salahan di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat Allah. Yang mana yang kurang tepat ijtihadnya, mereka mendapat satu pahala. Yang lebih tepat ijtihadnya mendapat 2 pahala. Begitu juga ulama-ulama hadis yang bersalah-salahan pendapat mengkategorikan status sesebuah hadis. Kalau mereka itu seorang muhaddithin, kalaulah tidak tepat mereka berijtihad sesuatu status hadis itu, mereka tetap dapat pahala, iaitu 1 pahala. Sebab mereka berijtihad bersungguh-sungguh untuk menentukan sesebuah hadis. Yang tepat pula dapat 2 pahala.
maka dua-duanya tidak salah. Maka jangan kita saling menyalah-nyalahkan seseorang ulama hadis di atas khilaf mereka atas sesuatu hadis, kerana mereka berijtihad. Kita cuma baca je, bukannya pandai pun. Tapi orang hari ni jahil mengaku alim, cepat sangat menghukum orang ni salah, orang ni salah. Sedangkan orang dulu-dulu ni dekat dengan Nabi. Contohnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni wafat tahun 152 Hijrah. Lahir tahun 83 Hijrah. Hampir sungguh dia dengan Nabi. Ya, golongan tabi'in. Takkan dia itu salah. Orang hari ni yang menyalahkan dia. Siapa? Dr. Asri Wahabi. Kata dia Syiah. Baik, hari ni saya nak cerita tentang Syiah ni. Bila jangan kata-kata bila sebut Syiah mesti salah. Baik, dengar mulai. Masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi Amirul Mukminin, jadilah bersalah-salahan pendapat antara baginda dengan baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang tak boleh kita kata mana satu salah, tak boleh. Kita kena kata dua-dua betul. Yang mana lebih betul, dua pahala. Yang betul tapi tidak tepat macam mana yang nombor satu tadi, maka dapat satu pahala. Sebab dua-dua Nabi ijtihad. Ya, ijtihadnya tak apa, tak salah. Macam kita sembahyang, kita bermusafir, kita tak tahu arah kiblat. Kok mana kiblat ni? Kita musafir, masuklah waktu Isya. Kita sesat kat mana pun tak tahu. Ya, nak habis dah Isya ni. Pukul apa? Dia nak masuk subuh lah. Tengok aja nak masuk subuh dah. Handphone pula, ya, tunjuk kompas tak betul lah. Kejap atas, kejap bawah, kejap kiri, kejap kanan, mana satu tak tahu. Maka kita pun berijtihad. Kita berijtihad menentukan arah kiblat tanpa melihat kompas, tanpa melihat arah kiblat, mana masjid pun tak jumpa, surau tak jumpa, tanya orang tak tahu. Orang ini ditanya tu pun dia pun tak sembahyang. Tanya dia, bang, kiblat ke mana? Ya, dia tunjuk tu kat kuil Hindu, rupanya Paria. Lama kita, ya, ijtihad sendiri kita. Barangkali kot sini lah kot, maka kita pun mayanglah Isya. Lalu habis mayang Isya, masuk subuh, dengar orang azan, baru jumpa masjid. Rupanya masjid dekat je, jalan-jalan kaki jumpa. Isya habis lagi. Isya habis lagi. Dah habis lah, dah azan subuh. Sedih. Tu pun tak tahu nak jawab. Dah azan subuh, mestilah Isya dah habis. Jadi tadi sembahyang Isya rupanya tengok kiblat salah. Ni kiblat yang betul ke sini. Kita ni sembahyang Isya ke sana. Baik, Isya dah habis waktu dia. Kena qada tak? Kena qada tak? Tak kena qada. Yang tadi fikirkan sah. Pasal apa? Pasal kita sudah berijtihad akan kiblat, maka salah tu dimaafkan, tak kena qada. Pekahnya begitu. Namun sunat kalau dia qada. Tak qada pun tak apa. Tapi kalau waktu masih ada, dia sembahyang Isya pukul 4 pagi, tiba-tiba pukul 5 baru jumpa kiblat yang sebenar, yang tu wajib dia ulang semula, pasal waktu masih ada. Tapi kalau waktu sudah habis, maka tak perlulah dia nak ulang.
Tak wajib qada, cuma sunat. Begitulah kisah Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali. Baik. Kalau orang Syiah, dia mengutuk-ngutuk Sayyidatina Aisyah ni, dia kata Sayyidina Ali ya betul. Baik, kita cerita dulu mana mari Syiah ni. Bila dah bersalah-salahan pendapat, akhirnya berlakulah peperangan yang dinamakan peperangan Jamal. Ya, peperangan Jamal. Eja Jamal jim mim alif lam, bukan Jamilun. Jim alif mim lam jadi Jamil, yang cantik. Peperangan Jamal. Ya, jim mim lam, Jamal, Jamlun. Maksudnya apa dia? Unta. Peperangan unta. Faham? Jadi berlaku 3 kali peperangan. Kali pertama menang Sayyidina Ali. Kali pertama menang Sayyidina Ali. Tak puas hati. Tak puas hati pihak Sayyidatina Aisyah, perang lagi sekali, menang juga Sayyidina Ali. Tak puas hati juga, perang lagi sekali, hampir menang Sayyidina Ali. Hampir menang. Bila hampir menang, ketua perang Sayyidatina Aisyah ni berpakat dengan Sayyidina Ali agar kita berhenti saja peperangan ini, kita kembali kepada Allah dan Rasul. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Akhirnya jadilah bersahabat kembali Sayyidatina Aisyah dengan kaum ibu tirinya bersahabatlah kembali kaum Sayyidina Ali dengan kaum Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ni siapa dengan Sayyidina Ali? Ibu tiri dia. Ibu tiri perang anak tiri. Baik, habis. Akhirnya berbaik-baiklah semula mereka. Ya. Sayyidina Ali ni menantu tiri, bukanlah anak tiri, menantu tiri. Akhirnya berbaik-baiklah balik antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha, karena berpegang dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Baik. Bila dah berbaik-baik semula, adalah di kalangan puak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bukan, di kalangan kaum Sayyidina Ali ni yang tak puas hati dengan perdamaian tersebut. Baginya baik kita lawan terus sampai dia pupus. Dia tak nak berbaik-baik. Maka kata Sayyidina Ali, daripada kita meneruskan peperangan, ya, di mana ia akan mengorbankan lebih banyak nyawa dan jadi pula permusuhan sampai akhirat, itu adalah tidak baik. Yang baiknya ialah
Kita berbaik-baik dengan orang yang bermusuh dengan kita, apatah lagi dia ingin berbaik-baik dengan kita. Maka lebih baiklah kita berbaik-baik dengan mereka. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Bila Sayyidina Ali kata macam tu, puak yang tak puas hati ni, mereka ambil keputusan untuk keluar daripada jamaah Sayyidina Ali. Mereka ambil keputusan nak keluar daripada jamaah Sayyidina Ali. Lalu keluarlah beramai-ramai, tapi taklah ramai sangat. Lebih ramai lagi yang tinggal dalam kelompok Sayyidina Ali daripada kelompok yang keluar. Maka yang keluar itu, ya, akhirnya digelarkan kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Khawarij maknanya kaum yang keluar. Kharaja yakhriju kharjan fa huwa kharijun wa zaq makhruj. Kharaja maknanya keluar. Ya, Khawarij iaitu kaum yang keluar dari jemaah Sayyidina Ali. Akhirnya Khawarij ini menjadi satu golongan yang sesat, lagi menyesatkan umat. Mereka mencipta akidah sendiri, fiqh sendiri, ibadah sendiri. Akhirnya jadi kaum yang sesat. Sebab tu kita jangan keluar dari jamaah. Alaikum bil jamaah. Jangan keluar daripada jamaah. Kamu keluar daripada jamaah tu, kamu nak jadi sesat. Dia elok-elok dah duduk dalam jamaah, keluar, kamu akan jadi sesat. Jangan keluar. Jangan keluar daripada jemaah. Tapi mereka ni degil. Nabi kata alaikum bil jamaah, mereka nak keluar juga dari jemaah. Akhirnya jadilah kumpulan yang sesat. Siapa tadi? Kumpulan apa? Kumpulan apa? Kumpulan apa, Mak? Khawarij. Pandai. 10 markah. Baik. Bila mereka keluar, tinggallah orang yang bersama-sama Sayyidina Ali. Maka mereka yang tinggal bersama Sayyidina Ali, duduk dalam jemaah Sayyidina Ali yang masih ramai ni, mereka digelarkan kaum Syiah. Itu asal Syiah. Jadi kalau Syiah ni, Sayyidina Ali pun Syiah. Adakah Sayyidina Ali sesat? Baik. Jadi jangan senang-senang kita kata Syiah tu sesat. Tengok dulu baik-baik. Jangan senang kata orang sesat. Faham? Baik, habis. Maka tinggallah kaum Sayyidina Ali yang digelarkan Syiah. Maka Syiah ni awalnya cuma badan politik je. Satu Khawarij, satu Syiah. Yang Khawarij tu sesat, yang Syiah ni betul. Namun dalam kumpulan Syiah ini ada sekor yang tadi tak keluar. Dia tak ikut Khawarij. Siapa? Abdullah bin Sabah Bernam ni. Dia tak keluar, dia tak ikut Khawarij. Dia ikut Sayyidina Ali. Dan tujuan dia apa dia? Tujuan dia nak cari jawatan kosong. Kalau dapat jadi gubernur ke, dia berhajat nak jadi gubernur. Siapa tadi? Abdullah bin Sabah Bernam. Dia teringin nak jadi gubernur. Siapa orang Abdullah ni, orang mana? Orang Yaman, bukan orang Sabah Bernam. Lagi dia kata orang Sabah Bernam pula. Sudah. Sebenarnya Abdullah ni tak molek nama Abdullah tu.
nama Abdul Syaitan, Abdul Syaitan. Jadi bila dia duduk dalam jamaah Sayyidina Ali, maka dia pun namanya golongan Syiah lah. Masa dia duduk dalam jamaah Sayyidina Ali, dia nak cari jawatan kosong. Tak maulah jawatan tukang cuci, tak mau lah. Tukang mesyur rumput tak mau dah. Tukang masak tak mau. Warden tak mau dah. Dia nak jadi gubernur. Nak jadi gubernur negeri. Macam Pulau Pinang tu. Jadi gubernur Pulau Pinang. Jadi bila dia nak minta jawatan kosong ni, nak minta jawatan yang besar daripada Sayyidina Ali ni, dia buatlah kerja apa? Kerja mengampu-ngampu. Dia mengampu-ngampu Sayyidina Ali ni. Dia cerita-ceritalah ke orang. Kata Sayyidina Ali ni bukan sebarang orang. Dia ni adalah jelmaan Tuhan. Sayyidina Ali ni bukan sebarang orang, tapi dia jelmaan Tuhan. Inilah bodoh, tak reti nak diajar, dan tak boleh nak diajar. Ngaji tak nak. Ya, rupanya orang sesat mensyirikkan Allah dah ada zaman Sayyidina Ali. Ya, satu golongan Khawarij, satu namanya Abdullah bin Sabah tadi ni. Orang mengaji dia tak masuk. Dia tu cuma mengampu-ngampu pemerintah sebab nak cari jawatan. Inilah dia Abdullah bin Sabah. Sampai dia kata Sayyidina Ali tu jelmaan Tuhan. Bila berita ni dapat diketahui oleh Sayyidina Ali, dipanggilnya Abdullah bin Sabah, kemudian dihalaunya daripada Madinah, dibuang negeri balik ke Yaman. Tak dapat satu jawatan pun, bahkan kena buang negeri. Nah, jadi cerita buang-buang ni zaman sahabat dah ada. Jangan buat main-main. Buat kerja tak betul, nak buang lah. Bukan? Jangan marah lah. Jadi Abdullah bin Sabah ni, bila dia balik ke Yaman, dia tak puas hati. Pasal zaman dulu tak ada handphone, zaman dulu tak ada TV, zaman dulu tak ada surat khabar. Yaman ke Madinah ni jauh juga, bukan dekat. Kena ada kapal terbang, naik unta ya. Yaman nak pergi ke Madinah tu dekat 2 bulan. Ya, sebulan pergi, sebulan balik, naik unta. Jadi bila sampai yang Abdullah bin Sabah ni ke Yaman, ya, dia ambil kesempatan di atas lama dia duduk di Madinah, dia kelentongnya orang Yaman, kata dia di sana jadi orang kuat Sayyidina Ali. Maka dia pun mengajarlah, ya, amalan-amalan yang dia reka-reka sendiri. Antaranya dia kata Sayyidina Ali itu jelmaan Tuhan. Walaupun dia dah dibuang oleh Sayyidina Ali, dia tak kutuk Sayyidina Ali. Sebab kalau dia bermusuh dengan Sayyidina Ali, maka orang pun tak akan pakai cakap dia, cerdik dia. Maka dia puja-puji lagi Sayyidina Ali, bukan atas jalan menegakkan hak, tapi sebab nak cari pengaruh pula di Yaman. Akhirnya orang Yaman terima. Orang Yaman terima, ramailah pengikut dia. Maka jadilah satu lagi puak Syiah, iaitu Syiah Abdullah bin Sabah Al-Yamani ad-dalla dalalah. Sesat lagi menyesatkan.
Maka kalau orang kata Syiah itu sesat, tanya, Syiah yang mana? Sebab tu jangan sedang kita kata Syiah itu sesat. Ada orang kata Ibnu Ishaq itu Syiah. Kalau Syiah sekalipun, dia Syiah yang mana? Syiah Abdullah bin Sabah ke Syiah yang asal? Maka Syiah ni disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ada dua kaum. Yang pertama Syiah Salafiyah. Syiah Salafiyah, iaitulah Syiah kumpulan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang benar lagi siddiq. Dikatakan Ibnu Al-Arabi, Ibnu Arabi itu pun Syiah. Maka kita jangan senang-senang kata dia sesat. Ibnu Arabi itu kalau kita dikatakan Syiah, itu Syiah yang benar, Syiah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang nombor dua, Syiah yang sesat, iaitulah Syiah Abdullah bin Sabah. Ini yang sesat. Syiah inilah yang berpecah sampai 24 firqah. Syiah ni akhirnya berpecah kepada 24 firqah. 3 yang benar, 21 lagi sesat menyesatkan. 3 yang benar ni disebutkan oleh Rektor Universiti Al-Azhar Mesir, iaitu yang pertama Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah dan Syiah Zaidiyah. 3 Syiah ini yang menghampiri ahli sunnah wal jamaah. Syiah inilah yang disebut Syiah Salafiyah. Namun 3 Syiah ini sudah hampir pupus di muka bumi. Saya ada kitab Syiah Imamiyah, kitab tafsir 30 juzuk Syiah Imamiyah. Dalam tu dah sikit-sikit lah perkara yang enggak bertentangan dengan ahli sunnah, seperti nikah mut'ah, ya. Namun sejarah-sejarahnya, ya, tidaklah begitu bertentangan dengan ahli sunnah. Syiah Imamiyah, kitabnya tak sama dengan pengamalan penganutnya. Kitabnya tak sama dengan pengamalan penganutnya. Dan Syiah Imamiyah mutaakhir ni sudah pun hampir pupus. Ya, Syiah Imamiyah mutaakhir ni hampir pupus. Yang ada hanyalah yang sesat-sesat. Yang benar-benar tadi dah ada lagi dah. Ya. Baik. Jadi kalau ulama-ulama dulu orang kata Syiah, janganlah senang kita kata dia sesat. Janganlah senang kita kata dia sesat. Dan kadang-kadang cuma kisah-kisah yang tak berkaitan dengan akidah dibawa oleh mereka dalam kitab-kitab mereka yang tak sampai jatuh akidah, maka itu boleh dengarlah. Boleh dengar. Maka kita tawakuf sebab kita tak pakar sejarah. Macam kisah Israiliyat lah. Kisah Israiliyat ni bukan mesti salah. Kisah Israiliyat ni ada 3 jenis. Yang pertama, yang wajib dipercayai. Yang kedua, yang hanya boleh didengar kemudian ditawakufkan benar ataupun tidak. Yang ketiganya, yang haram dipercayai. Jadi bila orang kata ni Israiliyat, tengoklah yang mana. Yang nombor 1 ke, yang nombor 2 ke, yang nombor 3.
Macam juga kita sebut dulu hadis maudhu'. Kalau maudhu' tu maudhu' yang mana? Ada maudhu' pada makna dan maudhu' pada lafaz. Ini memang tak boleh pakai. Ada yang maudhu' pada makna, tidak maudhu' pada lafaz. Boleh pakai. Ada maudhu' pada lafaz, tidak maudhu' pada makna. Pun boleh pakai. Maudhu' pada mana? Jangan jadi Wahabi maudhu' kesat belaka. Sebenarnya orang Wahabi ni dia kecelaruan dalam bab mustalah hadis. Kecelaruan dia dalam bab mustalah hadis. Dan tak faham dia pada bab ijtihad muhaddithin. Bila dia dengar ulama ni tak betul semualah. Ni berat ni. Ni masalah Wahabi ni. Satu tak betul semua. Satu tak betul, tak semesti semua tak betul. Macam tayar kereta. Satu tak bergolek. Jalan tak kereta tu? Tayar kereta satu tak bergolek. Jalan tak kereta tu? Jalan. Sebedak pula. Yang tak bergolek tu tayar spare. Apa masalahnya? Apa pula tu tak nak jawab. Kalau tayar spare pun golek, sudah. Jadi kalau yang diperkhilafkan itu bukan masalah akidah, itu tak jadi masalah. Kadang-kadang yang diperkhilafkan itu cuma hanyalah al-qisah yang tak berkaitan dengan akidah, cuma cerita, perkhabaran, kisah. Itu kena faham mana satu akidah, mana satu kisah, mana satu ibadah. Baik, mana satu adabiyah. Jadi kita kena faham mana hadis hukum, mana hadis adab, mana hadis kisah. Mana hadis khilaful ula. Dia kena faham mustalah hadis, baru kita boleh nak letakkan satu-satu status hadis itu. Itulah kena mengaji, itu kena lama sikit lah. Jangan dia ngaji 3 tahun dapat gelaran pakar hadis. 3 tahun ni berapa ratus ribu hadis dia apa ada pakar hadis. Rupanya bukan pakar hadis, pakar menghukum orang bid'ah. Bukan pakar hadis, pakar menghukum orang bid'ah. Inilah dia puak-puak ni, puak-puak Wahabi. Bila kata Syiah mesti sesat, sehingga dituduhnya Imam Ibnu Ishaq yang alim sirah itu adalah Syiah yang sesat. Sedangkan Imam Syafi'i mengiktiraf Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan dia Syiah sekalipun, barangkali dia itu adalah rentetan daripada Syiah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia rentetan Syiah Sayyidina Ali karamallahu wajhah ni, dia berlaku sehingga tahun 700 Hijrah hingga ke 800 Hijrah. Selepas daripada itulah maka Syiah itu makin berkurang, yang naiknya yang sesat sampai sekarang ini. Itu yang dikatakan ada 3 golongan Syiah yang benar tu, yang menghampiri Syiah, yang menghampiri sunnah. Syiah apa tadi saya sebut? Syiah apa? Syiah apa Umar? Dah. Imamiyah, Zaidiyah dan apa satu lagi? Apa Syukri? Fikri? Tak tulis? Berangan. Mengaji berangan. Besok jadilah macam orang Wahabi juga. Sebut Syiah mesti sesat. Tengok kitab Futuhatul Makkiyah, ni kitab Syiah ni.
Sebab apa? Ibnu Arabi yang karang. Jangan mudah menuduh Syiah tu semua sesat. Kalau dikatakan Ibnu Arabi itu Syiah Salafiyah. Bukan Syiah Abdullah bin Sabah yang sesat lagi menyesatkan. Kita mengaji ni jangan berangan. Mengaji jangan berangan. Dulu pondok saya, pondok Lanai. Orang dipanggil juga pondok Banggul Berangan. Tapi Tunggu Khabar, jangan banyak berangan. Biar tempat saja nama Banggul Berangan, kamu jangan berangan. Tu ustaz saya Khabar. Ustaz saya pun dah mati. Boleh? Baik, faham boleh. Jadi bila dikatakan Syiah, jangan terus kita kata sesat. Kalau Wahabi memang sesat. Kalau Wahabi memang sesat. Cuma kebanyakan orang ulama ahli sunnah tak kata dia kafir. Kebanyakan ulama ahli sunnah tak kata Wahabi ni kafir. Namun dia sesat, tetap sesat. Sekurang-kurangnya mubtadi'. Apa ni mubtadi'? Pembid'ah. Pembid'ah dalam akidah, pembid'ah dalam ibadah. Dan pembid'ah dalam ilmu hadis, serta pembid'ah dalam ilmu tafsir. Pasal banyak tafsir pakai kepala, bukan pakai kaedah mufassiri. Baik. Baru ni dia buat hal lagi. Dia kata dia ceramah terang-terang ni dalam masjid mana entah kat Kuala Lumpur sana. Boleh masuk ke? Hari tu dia diharamkan dah. Tak tahu kat masjid mana. Dia kata daging babi tak boleh makan, tapi bulu babi boleh buat berus gigi. Pasal dalam Quran kata walahmil khinzir, dan daging babi. Dia daging babi tak boleh makan. Lain pada tu boleh. Pasal Quran tak sebut. Tulang boleh lah. Buang daging, basuh bersih-bersih, tulang buat sup babi. Oh mak ai. Tulang bulu-bulu dia boleh buat bulu gigi dan sebagainya. Tak salah katanya. kita tak maulah kata dia bodoh. Cuma kita kata dia tak cerdik je lah. Hampir-hampir lah pada bodoh tu. Yang kata bodoh pun taklah begitu salah. Jadi Imam Syafi'i kata dalam kitab Asbah wan Nazair, kata Imam Syafi'i, babut tabbih bil adna alal a'la. Bab pada menyatakan yang ringan atas yang berat. Kalau Nabi kata, kalau Quran kata daging babi itu najis mughalazah, daging dengan tulang mana berat? Daging dengan tulang mana berat? Agak-agak lah. Kalau kena lempar dengan daging, lepas tu kena lempar dengan tulang lah, mana sakit? Berat lah tulang bukan? Nisbah dia gitulah. Kalau sama berat timbang sekilo-sekilo, samalah beratnya. Tapi kalau kena hempuk dengan kepala, kena hempuk dengan daging yang sakit ke, kena hempuk dengan tulang sakit? Tapi kata kepala doktor Ansari tengok. Yang kepala ni Doktor Rasul Dahri nama dia. Katuk kepala dia. Kalau dengan daging pun kau sakit, dengan tulang lagi lah sakit. Tak payahlah Nabi nak Quran nak khabar banyak-banyak. Kau kias saya. Kalau daging yang ringan itu pun sudah mughalazah, apatah lagi tulang. Tulang tak ada daging boleh jalan. Daging tak ada tulang boleh jalan. Nak jalan kau dah. Penguin boleh tu. Penguin pun ada tulang kaki tu. Kena cerdik sangat. Tulang tu lagilah kuat, lagilah berat. Janganlah jadi
pegang PhD tapi bodoh lebih pada budak tadika. Sekian dia maklumkan. Itulah sedikit sebanyak kisah Syiah ni ya. Jadi Syiah, kalau orang tanya Syiah yang ada pada hari ni boleh ikut dah? Tak boleh ikut. Pasal kebanyakan yang sesat lagi menyesatkan. Bukan lagi Syiah yang disebutkan oleh Rektor Al-Azhar itu. Di Johor ada pergerakan Syiah yang tak malu muka dia, yang mengaku mereka itu Syiah yang hampir pada ahli sunnah. Dah hampir ahli sunnah yang keluarlah Syiah, masuk ahli sunnah ya, apa masalahnya? Masalah dia Syiah kat Johor tu, yang dia kata dia hampir dengan ahli sunnah tu, kitab tafsir dia ada hati-hati baca. Bagi kitab, saya ada kitab ya, Kunzud Daqaiq tafsir ya, tafsir Syiah Imamiyah. Bagi dia baca tengok. Kitab tu kitab Arab bercampur dengan bahasa Iran, bahasa Parsi. Kadang-kadang makna-makna dia pun tak ada dalam kamus Arab. Apa makna dia tahu? Akan bahasa Arab bukan, bahasa Parsi. Ada juzuk 1 sampai juzuk 30. Baik, habis. Soalan. Dia tanya, apakah punca dan masalah sampai berlaku satu perang? Satu perang apa? Adakah terdapat satu isu yang besar? Perang banyak perang. Perang apa tak tulis. Dia tak tahu perang apa ni. Perang Malaysia dengan tanah belakang Jepun dengan orang putih apa? Oh, ya. Satu perang yang orang putih pergi bom Hiroshima tu. Tu perang pasal nak bagi kalah Jepun. Nak suruh Jepun balik. Jadi kena bom lah Hiroshima. Habis satu perang. Allahuakbar. Gitulah kot. Perang apa ni? Kan perang Witboro. Perang Amerika lawan Jerman. Lain kali soalan biar lengkap. Tak lengkap saya tak terjawab. Jadi soalan ni saya tahu pasal saya tak lengkap. Perang apa tak tulis. Perang apa? Perang Siping ke perang Jamal? Jamal tu duduk kat pondok. Perang Jamal. Perang tadi ni lah sebab bersalah-salahan ijtihad dalam beberapa hukum pemerintahan dalam bab fiqh ya. Bersalah-salahan pendapat dalam beberapa bab fiqh. Sebenarnya berlaku peperangan di kalangan orang Islam sebab percanggahan pendapat dalam bab fiqh ni bukan hanya di zaman sahabat, tapi disambung pula pada sekitar tahun 200 Hijrah lebih di kalangan pengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Orang mazhab Hanafi melihat orang mazhab Syafi'i ni beramal tak serupa dengan dia. Maka dengan gelojoh puak mazhab Hanafi menghukum puak mazhab Syafi'i sesat. Orang mazhab Syafi'i pula dia pandang mazhab Hanafi yang tak sama dengan dia pun hukum sesat. Akhirnya sesat menyesatkan. Orang sesatkan orang ni, orang sesatkan orang ni. Akhirnya berperang. Perang juga. Sekitar tahun 200 Hijrah lalu, pengikut mazhab Maliki
pengikut mazhab Hambali, Hanafi ya, dengan Syafi'i. Tapi akhirnya mereka duduk semeja berbincang balik macam mana punca hukum tu boleh timbul. Akhirnya mereka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, sampailah sekarang boleh orang mazhab Malik, orang Syafi'i, mazhab Syafi'i duduk dalam masjid mazhab Hanafi, walaupun dia tak baca doa kunut, dia berdiri tunggu orang mazhab Syafi'i baca kunut. Kalau orang mazhab Hanafi pula boleh duduk dalam masjid orang mazhab Syafi'i, bila orang Syafi'i baca kunut, dia berdiri tak angkat tangan, dan dia tak marah, tak pula lepas salam tumbuk dah. Dia kata ikut suka hang pendapat hang lagu tu, kenapa aku lagu ni, hang betul, aku betul, tapi aku lagi betul, dia kata. Kita pula kata hang betul juga, tapi aku lagi betul. Tu lah, tak kedua apa, lepas tu pergi minum kopi, putih canai keping, tosai dah balik. Satu sembahyang kentut tak batal, satu sembahyang kentut batal, tapi berkawan. Pasal apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Asal bergaduh tu pasal kentut dia. Barangkali tak suka kau ni kentut bersungguh. Baik. Jadi itulah puncanya. Buka lagi surah Al-Anbiya, ada disebutkan ya, perselisihan di kalangan umat itu akan berlaku berpanjang-panjangan. Lepas satu kaum ni pula, lepas tu habis ini kaum ni pula, berterusan sampai ke akhir zaman. Dia berkhilaf-khilaf di kalangan hukum hakam ni akan berpanjang-panjangan. Maka kita jangan rasa itu pelik. Itu tak pelik sebenarnya. Ya, itu tak pelik sebenarnya. Nabi kata bersalah-salah pendapat di kalangan umatku itu rahmat. Maka janganlah kita rasa benda itu pelik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا وفتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.